Kita. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahman wasi'a. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Syukur kehadrat ilahi kerana pada hari ini Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang mengumpulkan kita pada pagi ini pada jam 10 pagi hari Rabu 14 Disember 2022 untuk kursus online Mahir Asas Fi'il bagi sesi yang ke-11 pada hari ini. Ya, saya ucapkan berbanyak-banyak terima kasih, jazakumullahu khairal jazak, kepada tuan-tuan dan puan-puan. Tuan-tuan tak ada, saya seorang je tuan saja, ya, serta puan-puan, ya, yang kata committed serta istiqamah, ya, dalam menelusuri kelas ini bersama-sama dengan saya. Alhamdulillah. Apa khabar semuanya? Kaifahalukum jami'an? Okey, saya doakan puan-puan semua Alhamdulillah sentiasa, bihat. ya, berada dalam keadaan yang sihat, ya, diberikan keafiatan kehidupan kita semua Ada. di dunia dan juga di akhirat. Okey. Baik, puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, pejam celik, hari ini kita masuk ke sesi yang ke-11 dan macam yang saya ada bagi tahu, saya ada maklumkan di dalam grup kita, hari ini kita nak masuk ke tajuk fi'il amar. Ya, bermakna selama 10 sesi, ya, saya memang dah plan, ya. 10 sesi ni biar kita habiskan pengolahan fi'il madhi, pengolahan fi'il mudhari'. Kita basuh kau-kau punya, ya. Dan minggu lepas alhamdulillah, ya, achievement, ya, bagi puan-puan semua, bukan achievement saya tapi achievement puan-puan semuanya, ya, telah membuktikan bahawa fi'il madhi dan fi'il mudhari' tu macam ni saja. Petik jari sahaja, ya. Saya minggu lepas saya datangkan soalan-soalan yang agak susah, ya. Sembang minggu lepas, bagi yang tidak hadir, ya, kita ada buat sesi kuis, ya, untuk recap balik kita punya kelas ataupun kita punya perbincangan setelah 2 minggu ataupun 2 sesi ditangguhkan. Dan alhamdulillah, ya, puan-puan semua bila saya datangkan soalan yang agak susah, ya, tukar fi'il madhi pada fi'il mudhari' contohnya, untuk dhamir anta, fa'alta nak tukar jadi fi'il mudhari'. Jadi puan-puan semua boleh buat, jadi taf'alu itu sebenarnya bentuk soalan yang susah dalam fi'il. Boleh kata budak sekolah menengah pun belum tentu boleh jawab. Budak sekolah menengah yang belajar bahasa Arab, orang muda lah, ya, belum tentu lagi boleh senang-senang tukar seperti mana yang puan-puan semua telah lakukan. Syabas dan tahniah saya ucapkan. Okey, ada request daripada Puan Zawiyah, ya. Saya tak datang untuk beberapa kali, tengok on live ataupun tengok rakaman pun seorang-seorang tak bersemangat, ya. Okey, jadi Puan Zawiyah mohon 10 minit pertama untuk kita buat revision sebelum kita masuk kepada fi'il amar. Boleh. Cuma revision saya hanya sepintas ataupun sekali lalu sahaja, ya. Dan saya akan dalam untuk revision kita, saya hanya akan tunjukkan jadual sahaja, ya. Kerana jadual kita tu dah lengkap, dah ada fi'il madhi, dah ada fi'il mudhari' pengolahan dan template-nya tu, dia punya tapak dia tu, saya ingat, ayat tapak ni digunakan. Tapaknya tu, ya, dah ada dah dalam kita punya jadual tu. Kalau datang fi'il yang lain tinggal masukkan sahaja, gantikan dengan perkataan fi'il. Okey. Saya nak tunjukkan jadual tapi saya tak buka pula, dia punya apa, gambar dia. Jap, tak apalah saya tulislah, saya tulis di whiteboard. Okey. Kaji, 10 minit yang pertama. Okey, 10 minit yang pertama ni kita buat ulang kaji sedikit supaya tak ada yang kata keliru lagi, mudah-mudahan, sebabnya hari ni kita nak masuk pada lagi satu fi'il, lagi satu kata kerja, iaitu fi'il amar. Fi'il amar ada sistem yang tersendiri, ya. Seperti mana fi'il mudhari' ada sistem tersendiri. Fi'il madhi pun ada sistem yang tersendiri. Okey, baik.
Jadi sebagai recap, saya nak mulakan dengan yang mana satu dulu? Fi'il madhi ataupun fi'il mudhari'. Kita mula fi'il madhi dulu lah. Ya, apa-apa hal kita mesti rujuk pada fi'il madhi dulu. Dalam bahasa Inggeris, kita mungkin belajar present tense dulu baru past tense. Ya, kita tahu bagaimana untuk membina ataupun bagaimana untuk kita mengetahui perkataan past tense melalui present tense. Tetapi sebaliknya yang berlaku di dalam bahasa Arab, kita tahu past tense dulu. Fi'il madhi ataupun kata kerja yang telah berlaku dahulu. Itulah dia kata akarnya ataupun itulah dia kata asalnya. Kemudian barulah kita tengok pada fi'il mudhari'. Dan macam yang kita semua telah pun sedia maklum bahawa fi'il mudhari' tu kita bentukkan dia dengan berpandukan fi'il madhi. Kan? Itu yang pedoman ataupun pengajaran yang kita dapat. Dan hari ni kalau kita nak masuk pada fi'il amar, kita akan tengok fi'il mudhari' untuk membentuk fi'il amar. Itu dia punya cara dia. Makna kata tuan-tuan dan puan-puan, puan-puan saja, tuan-tuan tak ada. Kalau ayat ceramah tuan-tuan dan puan-puan, dia ada dua-dua sekali. Baik, pendek kata fi'il madhi, okey, membentuk mudhari'. Benda ni saya dah terangkan pada kelas minggu lepas, ya. Di hujung-hujung kelas tu saya dah terangkan, ya, kita membentuk fi'il mudhari' daripada fi'il madhi. Walaupun baris yang dibawa tu mungkin tidaklah sama. Contoh kataba, fi'il madhinya huwa kataba. Bila nak tukar pada huwa fi'il mudhari' jadi yaktubu. Dia tak jadi yaktabu. Ya. Tetapi itulah dia. Nak membina fi'il mudhari', kita bina ataupun berpandukan fi'il madhi. Pada hari ini kita nak masuk pada amar, fi'il amar, kita mesti tengok pada fi'il mudhari'. Dia punya saluran dia begitu. Ya. Chain of command. Itu kalau dalam tentera dulu saya pernah masuk ataupun saya pernah sertai pasukan latihan pegawai simpanan di peringkat universiti ataupun palapes dipanggil, ataupun dalam bahasa Inggerisnya reserve unit ROTU, reserve officer training unit ROTU. Itu dalam bahasa Inggerisnya. Tapi saya cuma bertahan setahun sajalah. Sebabnya saya keluar kerana ada dapat kata kerja sambilan yang pendapatannya lebih lagi, lebih masyuk lah orang kata bahasa kita. Jadi saya tinggalkanlah. Cumanya apa yang saya belajar ialah kita ada chain of command. Maksudnya kami di private ataupun kami sebagai private cadet perlu melalui kata kami punya senior dulu barulah pergi kepada pegawai. Itu chain of command dia, ataupun daripada pegawai dia akan turun kepada senior atasan kami, senior atasan barulah akan turun kepada kami. Begitulah juga chain of command yang berlaku pada fi'il. Madhi membentuk mudhari', mudhari' membentuk amar. Okey, baik. Jadi untuk ulang kaji saya akan tuliskan kita punya tapak kita, ya. Untuk fi'il madhi terlebih dahulu atas permintaan Puan Zawiyah, ya. Fi'il madhi kita ada fa'ala. Saya tulis tapak saja. Yang ni tu tapaknya sahaja. Okey, jadi nanti datang mana-mana fi'il, kita just masukkan balik. Yang ini saya tulis tapak saja untuk kita dapat balik dia punya gambaran bentuknya. Saya ikut turutan daripada huwa sampai lanah nahnu. Okey, jadi saya rasa saya kena tulislah kot dia punya dhamir dia. Okey, sebentar. Baik, nanti Puan Zawiyah dan siapa-siapa yang belum lagi tonton rakaman, sila tonton rakaman. Sangat penting. Ya, hari ni saya nak buat untuk 10 minit ni saja sebab saya memang nak habiskan hari ni ngam-ngam jam 11. Ya, sebelum ni kita habis 11 lebih sikit. Hari ni saya ngam-ngam nak habiskan jam 11 kerana saya ada urusan lepas tu. Okey, jadi saya kena laju. Baik, fi'il madhi huwa fa'ala. Kalau datang fi'il lain contoh telah tulis huwa kataba, telah makan huwa akala, telah minum huwa syariba, bentuk tiga saja. Okey, bentuknya tiga sahaja. Huwa, huma, fa'ala. Puan-puan, jangan lupa ada tambahan alif kat sini. Fa'ala, kataba, huma lelaki. Baik, dan kalau hum, bentuknya ialah fa'alu. Ada tambahan
waw di sini. Dan alif. Memang tulisan dia macam tu. Alif tidak dibunyikan tapi tulisan nak alif itu ada di situ. Okey, huwa, huma, hum masuk pada hiya, huma muannas, ya, dan hunna. Okey, hiya fa'alat, fa'ala campur ta baris mati, ya. Huma fa'ala juga tapi huruf tambahan dia ta yang berbaris atas ada alif selepasnya. Saya tulis tapak saja. Kalau kataba huma muannas katabata. Kat sini huma muannas. Katabata. Kalau minum huwa syariba, huma muannas syaribata. Saya tuliskan tambah dekat sini supaya kita dapat ulang kaji balik huruf tambahan yang ada ataupun yang ditambah bagi setiap dhamir atau bagi setiap kata ganti diri. Okey, dan juga hunna, jamak muannas ialah fa'alna. Dekat sini bermula lam itu dibaris matikan, fa'alna, ya, bermulanya lam tersebut ataupun huruf sebelum huruf tambahan itu dibariskan dengan baris mati, ya. Bermula daripada sini hunna. Okey, yang ini tapak ataupun template, acuan, dan yang sewaktu dengannya, ya. Ini dia punya acuan dia ataupun tapak dia bagi fi'il madhi untuk huwa sampai hunna. Sekarang anta, antuma, antum kita pergi satu-satu. Dalam fi'il madhi anta sampai antunna paling mudah di dunia nak ingat. Sebab apa? Kalau anta bunyinya fa'alta. Okey. Kalau antuma dua lelaki bunyinya fa'altuma, pendek kata yang hujung pada bunyi kata ganti diri ataupun dhamir. Anta fa'alta, antuma fa'altuma. Okey, ni untuk ulang kaji sebelum puan-puan semua masuk pada fi'il amar. Antuma fa'altuma, antum fa'altum. Ah, ya, mudah. Sebabnya bagaimana puan-puan bunyikan dhamir begitulah, ya. Puan-puan tambah pada hujung fi'il. Fa'altum, antum fa'altum. Okey. Anti fa'alti, anti fa'alti. Okey, antuma fa'altuma. Fa'altuma, saya yakin perempuan pun dah memang sedia sedia ada menyalin perkara ini ataupun tak payah salin tengok dalam buku pun dah ada. Dah siap ada simbol tambah lagi. Antunna fa'altunna. Kalau perempuan rasa macam terlupa tengok balik jadual tu saja. Tengok balik jadual. Tengok balik pada jadual, ya, jadual tasrif ataupun sifir. Kita panggil sifir lah. Jadual sifir pada musrad 4 tu tengok balik perempuan. Dia dah lengkap daripada fi'il madhi ada, mudhari' ada, amar pun ada, perempuan jangan risau. Antuna fa'altunna. Fa'altunna. Ana nahnu fa'altu fa'alna. Ana fa'altu nahnu fa'alna. Okey, ana fa'altu. eh Oh, okey, okey. Baik. Ini dia punya huruf tambahan, huruf tambahan dia. Saya tiba-tiba terlari pula dia punya rentak dia. Saya nak tambah saya nak tambahkan ada huruf tambah apa? Ada simbol tambah. Okey. Ana fa'altu, nahnu fa'alna. Ya, perempuan sekali lagi saya ulang, kalau lupa perempuan tengok balik pada jadual tu. Okey, tengok je balik pada jadual tu. Ya, dan yang ada di jadual tu semuanya tapak ataupun template. Puan-puan masuk pada fi'il yang lain, masuk saja pada fi'il yang lain puan-puan masukkan. Huruf tambahan dia kekal. Sama fi'il madhi, sama fi'il mudhari' pun sama juga. Fi'il mudhari'. Yang penting huruf tambahannya tu. Huruf tambahannya tu. Okey, baik. Saya tak nak tulis buah mahun, saya nak kena cepat. Puan-puan semua sekarang dah jam apa? 10.20. Okey. Ni dah lebih 10 minit dah ni. Tapi tak apa, saya habiskan. Okey. Saya tulis tapak saja. Huwa yaf'alu. Kalau untuk huwa ya ni mesti ada belakang ada huruf tambahan tak ada?
Ya dekat depan, belakang tak ada huruf tambahan, tak ada. Okey, untuk yang mufrad biasanya tak ada kecuali pada satu dhamir saja. Ada huruf tambahan. Perempuan siapa yang ingat apakah dia dhamir yang mufrad, kata ganti diri yang mufrad, yang satu merujuk kepada seorang, ya. Uh, di dalam fi'il mudhari' yang ada huruf tambahan di belakangnya. Siapa yang ingat boleh jawab. Buka mikrofon dan jawab. Dhamir apa tu? Yaf'alu, yaf'alani, okey, yaf'alani, okey, yaf'aluna. Minta maaf kalau agak bosan sedikit, saya nak ulang kaji saja, saya tulis balik. Puan-puan boleh tengok dalam jadual. Ni saya nak ulang balik saja. Sebab ada request. Okey, yaf'alu, yaf'alani, yaf'aluna. Saya tulis tapak saja. Tuan-tuan puan, nanti datang fi'il lain, masukkan saja. Yaf'alu, yaf'alani, yaf'aluna. Untuk dua mesti ada ani siap-siap kat belakang, puan-puan letaklah siap-siap. Okey. Kalau yang untuk huma, untuk antuma, puan-puan readylah ani dekat belakang dalam sistem fi'il mudhari'. Macam yang saya pernah sebutkan sebelum ni. Ya. Kalau yang bilangan dua mesti ada ani. Dan kalau untuk jamak muzakkar hum dan juga antum. Hum dan juga antum, pastikan ready una kat belakang. Jamak muzakkar hum dan antum. Mereka laki, kalian lelaki. Baik. Seterusnya huwa, huma, hum, hiya. Taf'alu, taf'alu. Kat belakang ada tambah apa-apa tak? Tak ada. Sebab mufrad. Mufrad dia tak ada tambah dalam sistem fi'il mudhari'. Okey. Huwa, huma, hum, hiya, huma muannas, taf'alani. Okey, kalau huma muzakkar ya di depan, huma muannas ta di depan, taf'alani. Okey, ada ani, ingat tuan dan puan, setiap yang dua, kalau dua orang huma dan antuma ada ani dekat belakang dia. Dan kalau apa nama dia, huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna. Jamak muannas ada tambah na dekat belakang. Okey. Yaf'alna, untuk hunna. Hunna yaf'alna. Okey. Hiya taf'alu, huma muannas, taf'alani. Hunna jadi yaf'alna, ni hunna. Yaf'alna, bukan ta dekat depan. Kalau ta dekat depan milik dhamir yang lain. Bentuk macam ni, taf'alna tapi milik dhamir yang lain. Milik antunna. Kalian ramai perempuan. Kalau hunna yaf'alna bentuknya. Okey, baik. Yang ni huma muannas. Mana yang sempat saya tulis lah ya. Sebab hari ni saya dah rancang untuk masuk pada fi'il amar. Saya nak perkenalkan perempuan macam mana nak buat fi'il amar. Saya ingat nak habiskan terus minggu depan masuk latihan saja. Untuk fi'il amar. Okey, yang ni hiya. Okey, yang ni hiya. Okey. Baik. Tadi soalan saya tadi, perempuan ada yang nak jawab? Dhamir apa yang mufrad, yang merujuk kepada seorang, tapi dalam sistem fi'il mudhari' dia ada huruf tambahan dekat belakang? Siapakah dia? Macam huwa, yaf'alu tak ada huruf tambahan kat belakang. Hiya pun taf'alu, dia tak ada huruf tambahan kat belakang. Kalau tengok anta pun sama. Anta taf'alu. Sama, tak ada huruf tambahan kat belakang. Depan dia ta. Kalau anta. Taf'alu, belakang tak ada huruf tambahan. Anta, antuma, taf'alani, ikut saja. Taf'alani. Siapa dapat jawapan dia? Anti. Anti, pandai Puan Zaitun. Anti jawapan dia. Okey. Terima kasih banyak Puan Zaitun. Okey, taf'alani. Okey, ingat untuk antuma apa-apa yang dua ada ani belakang. Antum taf'aluna. Taf'aluna. Jamak muzakkar. Hum antum. Hum dan antum. Hum mereka lelaki. Antum kalian lelaki. Jadi sebab tu tadi hum yaf'aluna, antum taf'aluna, ya'maluna ta'maluna.
Apa beza ya'maluna dengan ta'maluna? Ya'maluna. Nah, ini yang perempuan biasa belajar mad arif lisukun. Kan? Mad arif lisukun dalam tajwid. Yang dekat belakang tu tuflihun, ta'qilun, ya'malun. Okey? Ah, dia kalau ya itu hum, mereka. Kalau ta'lamun, ta dekat depan antum, kalian. Okey. Baik. Perempuan. Tu beza dia. Hum ya'malun dengan ta'malun. Ya'malun, ta'malun. Yatafakkarun, tatafakkarun. Beza dia apa? Ya dekat depan mereka. Ta dekat depan ialah kalian, korang, kamu. Ta'kilun, tattaqun. Okey. Baik, itulah la'allakum tattaqun dalam dalil puasa tu mudah-mudahan kamu bertakwa, bukan mereka. Kamu, kalian. Siapa kalian? Kita semualah. Orang-orang yang beriman. Ya, yang berpuasa ini. Mudah-mudahan dengan puasa itu keluar daripada madrasah Ramadan menjadi orang yang bertakwa. Ya, sampai bila? Sampai Ramadan seterusnya, sampai Ramadan seterusnya. Okey, tapi macam biasalah perempuan, ya, kita sebagai seorang manusia, al-iman yazid wa yanqus, bertambah dan berkurang. Ya, kadang-kadang ada kecundang. Kalau kecundang bangkit balik. Okey. Baik, anti macam yang Puan Zaitun jawab tadi taf'alina. Saya tulis untuk anti. Ini anti anti seorang je yang dia punya huruf tambahan dia ina, ya dan nun. Dia seorang je. Ya, taf'alina. Nampak bentuk kat belakang ya nun, tahu anti. Kamu seorang perempuan. Taf'alina. Tulis, kalau tulis sedang tulis, anti sedang tulis. Kalau anta sedang tulis taktubu. Ya, kataba yaktubu, anta taktubu, anti taktubina. Jadi seorang je yang ada huruf tambahan ina dekat belakang. Okey, anti, antuma sama, taf'alani. Ingat tuan-tuan dan puan-puan, ya. Kalau yang dua mesti ani. Dalam sistem fi'il mudhari sangat mudah. Sangat mudah. Okey. Dan kalau untuk jamak muannas, antunna. Antunna. Ya, mesti tambah na dekat belakang dia. Na, pendek. Ya. Taf'alna. Ya, taf'alna. Okey, tadi hunna yaf'alna. Hunna yaf'alna. Antunna taf'alna. Okey. Dan yang terakhir sekali, ana dan juga nahnu paling mudah nak ingat. Ana, hamzah di depan. Nahnu, nun di depan. Macam yang kita tahu dalam sistem fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' mestilah dimulai dengan anita. Hamzah nun yata. Hamzah nun yata. Anita. Ya. Yang tadi kita tengok daripada huwa sampai antuna mula dengan ya, mula dengan ta. Mula dengan ya, mula dengan ta. Yang mula dengan ya tadi ada pada huwa, huma, hum. Kemudian hunna. Okey. Yang selebihnya semua mula dengan huruf ta. Okey. Kemudian tuan-tuan dan puan-puan, hamzah dengan nun bila? Hamzah pada ana, ya, af'alu, hamzah pada ana, nun pada nahnu naf'alu. Nahnu pada nun pada nahnu. Huwa sampai antuna ya dan ta. Hamzah milik mutlak. Kita panggil hak mutlak. Ana nun hak mutlak nahnu dalam sistem fi'il mudhari'. Okey, baik. Saya nak habiskan sampai sini. Madhi dan mudhari' sebab saya nak masuk pada fi'il amar. Boleh ataupun tak boleh, puan-puan semua. Ini revision, puan-puan semua dah dapat, dah hadam. Kalau lupa, kalau keliru, semak balik pada jadual CV kita pada muka surat 4, penulis dah tulis sangat cantik dengan ada tambahan dengan huruf tambahan tu diletakkan di dalam kurungan. Dengan makna apa? Puan-puan, bila datang fi'il yang lain, puan-puan ikut sahaja caranya, ya. Puan-puan ikut sahaja caranya tanpa melupakan huruf tambahan. Okey, saya bagi satu contoh cara dia macam mana. Puan-puan, cara dia, contohlah saya ambil dalam kotak fi'il mudhari'.
ya, ada untuk anti. Okey, penulis tulis untuk anti dalam kotak dia dalam fi'il mudhari' tu, penulis tulis begini. Okey, taf'alu, taf'alu, kemudiannya di dalam kurungan ada ya dan nun. Ina. Okey, ada ina. Okey, sekarang ini ni tapak dia tuan-tuan dan puan. Saya kata kalau kita datang ataupun kalau kita nak masukkan fi'il yang lain atau kita ditanya tentang fi'il yang lain, masukkan saja fi'il lain tu dalam tapak ini. Dalam sistem ini, dalam template ini, dalam acuan ini, tuan-tuan dan puan. Caranya macam mana? Puan-puan gantikan fa'ala ini dengan fi'il yang lain. Contoh ditanya pada kita fi'il apa? Jalasa, duduk. Ataupun perbuatannya duduk. Untuk anti, mudhari', anti sedang duduk. Gantikan fa'ala ni. Yang lain buat apa? Ikut saja. Okey, ikut sahaja. Ikut je tuan-tuan dan puan. Ikut perempuan. Ah, apa nama dia? Fi'il kalau duduk fi'il mudhari'. Jalasa madhi, yajlisu mudhari'. Tajli. Nah, kalau penulis tulis dekat sini taf'alu. Nak kena ikut ke? Dhammah dekat sini, perempuan, saya pernah bagi tahu kalau penentuan baris bagi sebelum huruf tambahan ni dipengaruhi oleh huruf tambahan. Kalau belakang ada ina, ni saya tanya perempuan cuba buka mikrofon. Okey. Perempuan cuba buka mikrofon, cuba jawab ramai-ramai. Okey, siapa yang boleh jawab, jawablah. Okey, buka mikrofon jawab. Okey, kalau di belakang ina, maka kita nak letak baris apa pada huruf sin ini? Bawah. Baris dhammah, Bawah. baris kasrah, baris fathah. Kasrah. 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 Apa jawapannya? Jawab Kasrah. ramai-ramai. Okey, baris kasrah. Baris kasrah jawapannya. Sebab belakang tu ada ya nun, ya berbaris mati. Macam mana kita nak letak baris dhammah tajlisuina? Orang Arab pun tak mau sebut perempuan perkataan begitu. Sebab apa? Berbelit-belit lidahnya. Tajlisina. Okey, macam saya bagi tahu kalau belakang dia ada a ni nak bersambung dengan huruf tambahan alif, ya, maka huruf sebelum tu kena berbaris dengan baris atas. Atas. Contoh, perempuan tengok contoh memang penulis ataupun ustaznya tulis berbaris dhammah taf'alu campur ani. Takkan taf'aluani. Tak masuk akal. Taf'alani, ganti terus. Okey? Begitu caranya. Okey. Baik, perempuan. Saya kira untuk ulang kaji sampai sini je dulu sebab saya dah target, saya dah rancang. Hari ini saya nak masuk pada fi'il amar. Okey, perempuan boleh saya masuk fi'il amar? Okey, boleh saya masuk fi'il amar Boleh, Ustaz. Boleh. Okey, baik. Hari ini target saya kita nak review tentang fi'il amar. Ya, fi'il amar dia jadi mudah fi'il amar ini sebabnya sikit. Fi'il amar ni kita nak olah dia mengikut kata ganti diri sangat sikit. Perempuan semua boleh buka muka surat 6. Perempuan boleh buka muka surat yang ke-6. Okey, baiklah. Perempuan semua dah makan belum pagi tadi? Sudah saya yakin kalau biasa kalau apa macam nenek saya ataupun mak saya biasa dia sarapan awal pagi biasa orang muda je yang sarapan lambat. Belajarlah daripada situ kami tentang rupa-rupanya sarapan awal ni paling baguslah sebenarnya. Biasa kalau jadi student setingat saya masa zaman belajar dulu kalau bab sarapan ni memang fail. Bagi pelajar-pelajar universiti sarapan ni paling fail sekali. Mostly 90%, hanya 10% saja yang sarapan awal. Kiranya bangun-bangun pagi lepas main subuh tu tidur balik. Lepas main subuh tidur balik. Kelas pukul apa? Kelas pukul 8.30. Jadinya bangun pukul 8, mandi, siap-siap, start motor ke, siapa yang ada motor, kalau kelas dekat jalan kaki, sampai kelas, tak sarapan apa, minum pun tidak, makan pun tidak. Itulah yang susah nak fokus kelas pagi tu, mengantuk tu. Okey, baik. Jadi perempuan semua saya yakin semua dah sarapan. Hari ni hari Rabu, tak tahulah kalau ada yang berpuasa. Mana tahu saya puasa Nabi Daud, Ustaz. Nabi Daud kan Nabi Ibrahim Yang apa nama dia? Puasa selang sehari, Nabi Daud rasanya.
Selang sehari. Hari ni puasa, Isnin puasa, Selasa tak puasa, Rabu puasa, Khamis tak puasa. Memang ada orang yang menjadikan amalan dia yang dia istiqamah ialah berpuasa sunat. Memang ada. Perempuan, saya baru-baru ni buka TikTok saya ustaz pun main TikTok. Sebab TikTok ni dia macam-macam ilmu, macam-macam pengalaman yang kita boleh rasai lah. Kena pandai tapis perempuan, kita kena pandai filter. Mana yang buruk tu kita jauhkan, mana yang berilmu, yang baik-baik semua tu kita ambil daripada TikTok ni. Jadi ada seorang ustaz ni nama dia Bakhtiar Fitri. Saya pernah berjumpa dengan ustaz ni masa saya sekolah rendah dulu. Saya masih ingat ni. Sekolah menengah, minta maaf. Dia kata, tuan-tuan dan puan-puan, dia kata apa? Jadikan dalam hidup kita ini, peganglah ada satu amalan yang kita istiqamah. Dia kata, puasa Nabi Daud kan, Puan Nasiah? Syukran jazilan. Dia kata, peganglah satu amalan yang kita boleh istiqamah, dia kata. Mudah-mudahan amalan yang kita istiqamah ni dia membentuk diri kita. Membentuk siapakah diri kita, ataupun amalan istiqamah ni nanti yang akan menjadi saksi bagi kita dekat akhirat sana. Kemudian Ustaz Bahtiar kata, kalau yang lelaki ni cuba istiqamahkan solat 5 waktu berjemaah di masjid. Tak kisahlah kita berada di rumah, atau kita berada di tempat kerja, atau kita berada di shopping mall, istiqamahkan, cuba solat berjemaah. Itu dia kata. Macam-macam lagi. Ada orang yang dia istiqamah dalam selawat. Target dia dalam sehari 100 ataupun 1000. 1000 selawat setiap hari ada. Ada orang dia puasa Isnin Khamis tak miss sejak dari balik. Ada. Ataupun sejak dari umur 20 tahun berazam puasa Isnin Khamis wajib. Saya jumpa orang macam ni. Tuan-tuan dan puan-puan, masya-Allah. Kita cuba untuk meniru mereka. Benda-benda yang baik ni kita tiru. Benda-benda yang tak baik ni kita jangan umpat. Kita ambil pengajaran. Ya Allah, aku berikan dia hidayah, berikan aku hidayah, ampunkan dia, ampunkan aku ya Allah. Mudah-mudahan kita semua masuk ke dalam syurga-Mu ya Allah bersama para nabi dan rasul. Okey, masuk fi'il amar. Tadi cerita sikit. Tentang makan Baik, fi'il amar, perempuan buka muka surat 6. Apa dia fi'il amar, tuan-tuan dan perempuan? Al-amru kalau fi'lul madhi, al-madhi membawa maksud perkara yang telah lepas. Contoh macam kita nak kata tahun lepas. Tahun dalam bahasa Arab apa dia, tuan-tuan? Siapa tahu? Apakah maksud tahun dalam bahasa Arab? Siapa yang tahu mungkin boleh share dengan kita semua. Tulis dekat chat box ke, tulis buka mikrofon jawab. Apa maksud tahun dalam bahasa Arab? Sanati, Ustaz. Sanah. Sanatun ke, sanatan ke, sanatin ke, sanati ke, yang ada dalam niat berpuasa. Fi hadhihi sanati. Sanah. Sanatun tu berpuasa. Sanatun berpuasa pula. Ustaz pun dah pening lah ni. Mualimnya pun dah pening. Sanatun lah tahun. Tahun lepas. As-sanah. As-sanah al-madiyah. Tahun lepas lah. Kena ada ta lah sebabnya sanah ini muannas. Al-madiyah, tahun lepas. Fi sanatil madiyah, pada tahun lepas. Kalau hari yang minta maaf, minggu lepas. Minggu al-usbu'. Al-usbu' al-madi. Fil usbu'il madi, minggu lepas. Baiklah. Untuk fi'il amar, al-amru bermaksud perintah. Ada beberapa maksud bagi al-amru ini, tuan-tuan dan puan, dari sudut lughah ataupun dari sudut bahasa. Al-amru ni sebahagian membawa maksud perintah. Dia ada beberapa maksud daripada satu perkataan. Satu bermaksud perintah, al-amru. Perintah, fi'il amru ataupun al-fi'lul amri. Ataupun al-fi'lul amru, fi'lul amri, perintah, kata kerja, perintah, pekerjaan perintah. Ada beberapa maksud yang lain. Al-amru bermaksud urusan. Urusan. Ada setengah maksud perkara. Inilah beberapa perkara ataupun minta maaf, beberapa maksud bagi al-amru. Command, perintah al-amru ini. Baik, pengenalan sedikit untuk fi'il amar. Puan-puan semua mesti dah biasa jumpa kan?
Okey. Tapi ini sebagai teori saja untuk kita faham, kita berkenal-kenal, tak kenal maka tak cinta. Ya, penulis kata fi'il amar adalah kata kerja perintah. Ya, apa-apa yang berbentuk perintah, suruhan, hatta maksud tolonglah ataupun tolong saya, please, itu pun perintah juga tuan-tuan. Arahan, perintah, arahan, suruhan, permintaan pun sama. Ya, puan-puan boleh take note. Ya, fi'il amar ni consist of penggunaannya pada perintah, memberikan perintah kepada seseorang, memberikan arahan, perintah arahan sama, arahan kepada seseorang, membuat permintaan ataupun meminta daripada seseorang ataupun meminta daripada Allah Subhanahu Wa Taala, itu pun fi'il amar. Jadi puan-puan nak cari fi'il amar ni banyak dekat mana? Dalam teks doa. Dalam doa ada banyak fi'il amar. Okay. Dan apa lagi fi'il amar? Perintah, suruhan, permintaan. Itulah dia. Okey, 3 perkara ni. Perintah, arahan, suruhan, permintaan. Ya. Tuan-tuan dan puan. Jadi sebab itu, kalau dalam doa kita, kita baca selepas sembahyang tu, ataupun doa kita yang kita baca semasa dalam solat, itu kebanyakan ialah fi'il amar. Contoh paling obvious ialah dalam doa duduk di antara dua sujud. Rabbighfirli warhamni wajburni. Itu semua fi'il amar. Ighfir, irham, ujbur, irfa, okey, urzuq. Nanti kita akan pergi. Baik. Fi'il amar kata perintah. Jadi disebabkan fi'il amar ini kata perintah, maka ia hanya akan diolah untuk dhamir atau kata ganti nama diri yang kedua. Puan-puan lihat. Puan-puan lihat di dalam statement yang ditulis oleh penulis. Penulis kata hanya diolah oleh kata ganti nama kedua. Kata ganti nama yang kedua. Dalam kurungan penulis tulis al-mukhatab. Okey, puan-puan saya nak tanya. Ada tak dengar bunyi asing yang masuk dalam dalam suara saya? Ada tak dengar bunyi asing yang sedang masuk dalam live? Kalau ada Ada. bunyi apa? Puan-puan dengar tak? Ke puan-puan dengar tak ada bunyi selain suara saya? Tak dengar apa-apa pun. Tak dengar apa-apa kan? Suara saya je. Ya, ya. Okey, baik. Itu maksudnya tak terganggu lah sebab dekat luar pejabat saya walaupun saya dah tutup tingkap, tapi saya masih boleh dengar sebab dekat luar ni dia ada construction. Okey lah tu. Alhamdulillah. Sebab biasanya kalau apa-apa bunyi ni dia rasa tembus. Lagi-lagi motor kat Gombak ni, motor dia yang orang adjust exhaust tu yang ni, bunyi dia pom 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 tu. Dan kalau dia orang lalu mesti dengar. Ini tak apalah, alhamdulillah perempuan tak dengar. Okey, baik, berbalik pada kita punya topik. Jadi bila fi'il amar ini merupakan perintah, kata kerja perintah, maka fi'il amar ni akan diolah untuk dhamir al-mukhatab saja. Kata ganti nama diri kedua. Tuan-tuan dan puan-puan, siapakah ataupun apakah maksud kata ganti nama diri yang kedua? Puan-puan cuba berikan contoh. Dhamir atau kata ganti diri dalam bahasa Arab yang tergolong di dalam kata ganti nama diri yang kedua ataupun al-mukhatab. Siapakah mereka? Anta dan anti. Okey. Okey. Anta, Dan anti. okey, anta, anti contohnya. Okey. Makna kata al-mukhatab ataupun kata ganti nama diri kedua ialah yang berada di hadapan kita. Nombor satu, kata ganti nama diri yang pertama siapa? Saya, kami. Yang bercakap. Orang yang bercakap ini, tuan-tuan dan puan, kata ganti nama diri pertama. Yang kedua siapa? Depan kita. Yang ketiga siapa? Yang tidak berada di hadapan kita, berada dekat tempat lain tu. Dia, mereka. Okey, saya dah pernah terangkan sebelum ni. Ya. Okey, kata ganti nama diri kedua siapa dia? Anta. Antuma. Okey. Antum. Lagi siapa lagi? Anti. Antuma. Okey. Antuma. Sama. Antunna. Ini saja. Okey, ini saja. Jadinya tuan-tuan dan puan-puan, fi'il amar, kita akan bincangkan tentang pengolahan untuk 6 dhamir ini sahaja. Puan-puan. Jadi banyak ke sikit? Jadi sikitlah. Jadi sikit saja.
Okey, kita hanya akan tengok nanti untuk fi'il amar hanya untuk 6 dhamir ini saja, 6 ganti diri ini sahaja. Siapa dia? Anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna sahaja. Okey, sebab apa ini saja? Sebab fi'il amar ialah perintah. Kita memberikan perintah kepada orang yang berada di hadapan kita sahaja. Secara logiknya, tuan-tuan dan puan, bagaimana kita nak memberikan perintah, arahan, suruhan atau permintaan kepada orang yang tidak berada di hadapan kita? Ustaz boleh, Ustaz. Saya kan biasa buat, Ustaz. Saya kata ke anak saya, minta dekat ayah duit. Okey. Saya cakap kat anak saya, cuba minta dekat abah duit nak beli telur, telur habis. Kan saya bagi arahan pada si bapaknya tu. Itu tuan-tuan dan puan-puan, betul. Tuan-tuan memberi arahan kepada bapaknya. Tapi dalam masa yang sama, puan pun memberikan arahan kepada anak puan. Betul tak? Kan? Memberikan perintah. Okey. Anas, tolong cakap pada bapak kamu, tolong. Tolong. Tu dah perintah. Cakap perintah pada bapa kamu, contoh beli telur, tu contoh. Okey, baik. Jadi secara logiknya macam mana kita nak berikan perintah pada diri sendiri? Boleh. Tapi dalam ayat kita ketika mana kita bermonolog, ayat kita ketika kita bermonolog, kita akan cakap apa? Farhan, engkau mesti buat yang terbaik dalam peperiksaan kali ini. Contoh, kita bermonolog dengan diri kita. Nama saya Farhan. Saya cakap pada diri, Farhan, kali ni kau mesti skor. Kalau kau tak skor, nanti esok-esok nanti kau dah susah dah nak kekalkan CGPA kau. Tu. Bila kita bermonolog, kita akan pakai apa? Anta. Pada orang lelaki lah, nanti. Contoh Puan Aminah. Ataupun Puan Zawiyah ke, bermonolog dengan diri sendiri. Zawiyah, kau kena buat betul-betul kali ni. Kalau kau tak buat betul-betul, melepas kau. Kita bermonolog pun, kita ada pakai. Aku pun ada juga. Tapi kalau kita memberikan perintah. Okey. Kita pakai anta juga. Kau, engkau, kalian, dan lain-lain lagi. Okey. Jadi, itu kalau ikut logik lah. Kalau dalam sistem fi'il amar, perempuan, fi'il amar hanya untuk mukhatab sahaja. Hanya untuk anta, antum, anti, antuma, antuna. Huwa ada tak, Ustaz? Tak ada. Ana ada tak, Ustaz? Tak ada. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, jangan nanti bila kita dah bincang, tiba-tiba ada yang tanya, Ustaz, huwa tak ada ke, Ustaz? Ustaz, antuna tak ada ke, Ustaz? Minta maaf. Hunna tak ada ke, Ustaz? Huma tak ada ke, Ustaz? Jawapannya memang tak ada. Sebab fi'il amar untuk yang berada di hadapan kita. Anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna. 6 sahaja. Jangan cari huwa, jangan cari ana. Okey, baik. Itu saya nak tekankan. Okey, baik. Jadi tuan-puan, setakat ni jelas ataupun tak jelas? Berkenaan dengan kenapa fi'il amar ini dia hanya ada olahan untuk 6 dhamir ini saja, iaitu dhamir mukhatab sahaja. Okey, itu pokoknya. Cerita kita sebentar tadi. Puan ada tak nak tanya apa soalan? Ataupun rasa macam kurang jelas ke, mungkin boleh ajukan, Ustaz, minta ulang balik, Ustaz. Muallim boleh terangkan balik tak, Muallim? Jelas tak? Jelas tak? Jelas. Jelas tahu kan Jelas. kenapa? Fi'il amar ni hanya InsyaAllah. melibatkan 6 dhamir saja. Okey, baik. Alhamdulillah. Okey. Seterusnya, yang ini lebih kepada kaedah. Kaedah bagaimana untuk kita ataupun bentuklah, senang cerita bentuk fi'il amar. Baik, penulis kata kebanyakan fi'il amar perlu dimulai dengan hamzah wasal. Puan-puan, apa itu hamzah wasal? Apa itu hamzah wasal? Baik. Huruf hamzah yang berada di atas alif atau di bawah. Di Apa dia, Puan Aminah? Huruf hamzah yang berada di bawahnya tu ada alif. Hamzah wasal. Huruf hamzah yang berada di Bukan, bawahnya hamzah wasal yang huruf alif ada kepala sod atas dia. ada kepala sad atas dia. Itu ialah ciri-ciri.
Ya. Okey, baik. Perempuan semua saya yakin selain kelas bahasa Arab, perempuan pun aktif. Ada kelas tajwid dekat luar, betul tak betul? Ya, ada ustaz ataupun ada ustazahnya yang membimbing perempuan semua dalam kelas tajwid. Saya kira kalau kelas tajwid dekat luar ni memang on demand lah, berbanding kelas bahasa Arab. Kelas bahasa Arab orang masuk 50, nanti yang keluar yang tinggal ada 10 orang je. Kelas tajwid saya tak tahu macam mana. Mungkin senario yang sama. Sebab biasa saya pernah berbincang perkara ini dengan lecturer, seorang lecturer yang terkenal, Ustaz Dr. Azlan Saiful Baharum. Beliau merupakan lecturer bahasa Arab di Universiti Sains Islam Malaysia, USIM, Nilai, dan merupakan salah seorang daripada panel Hayya bil Arabiah. Dia suara dia masih lagi ada dekat IKIM, yang baca hadis. Yang baca hadis dekat IKIM tu ada suara dia lah tu. An Abu Hurairah, yang suara yang besar tu. Suara dia lah. Dia pun kata, Ustaz pun dulu pernah buat kelas bahasa Arab. Mula-mula yang masuk 50, lepas tu yang tinggal 10 orang je. Orang Melayu kita ni memang dia semangat dia hangat-hangat tahi ayam. Tapi berbeza dengan perempuan semua yang berada di hadapan saya. Tahniah tuan-tuan dan puan-puan. Saya patut bagi kredit yang besar pada perempuan semua. Yang masuk dalam kelas saya ada dalam 15. Belas-belas lah, bawah 20 orang. Sebab saya buka untuk 20. Tapi tak sampai 20. Belas-belas. Tapi Masya Allah, perempuan semua masih istiqamah. Bilangan dia masih ramai ni. Okey, baik. Perempuan semua, Hamzah wasal, kalau dari sudut bentuknya begini. Saya panggil kepala siput. Terpotong saya panggil siput. Kalau Puan Aminah kata, sifatkan bentuk Hamzah wasal ni macam ni. Dia ada kepala sad dekat atasnya. Okey. Baik, tadi penulis kata fi'il amar kebiasaannya akan dimulai dengan hamzah wasal, hamzatul wasli. Namanya ialah hamzatul wasli, hamzah al-wasli. Okey, baik. Maksud hamzatul wasli, hamzah wasal ni saya terangkan, ala-ala kita belajar, kita belajar terus apa itu hamzatul wasli. Selain kita tahu dia punya bentuk dia. Hamzatul wasli bermaksud hamzah sambung. Al-wasli maksudnya sambung. Wasal. Kita sambung. Al-wasli bermaksud sambung. Baik, sambung apa dia Ustaz? Okey, baik. Kita kena tengok kepada contoh. Tengok pada contoh. Baiklah, tuan-tuan dan puan-puan, biasanya hamzah wasal ni selain berada di hadapan fi'il amar, saya ambil satu contoh, uktub. Hamzah wasal juga akan berada pada perkataan yang ada alif lam dekat depan dia. Betul tak tuan-tuan dan puan? Dua keadaan yang paling jelas kita menemui hamzah wasal. Satu, seperti mana yang telah ditulis oleh penulis, hamzah wasal biasanya akan berada di awal perkataan fi'il amar. Ini contoh perkataan fi'il amar saya tulis. Yang kedua, paling banyak kita jumpa hamzah wasal akan berada pada perkataan yang ada alif lam al di hadapannya. Maka hamzah tu hamzah wasal. Okey. Baik. Tuan-tuan dan puan, kenapa hamzah wasal? Hamzah wasal ni sambung maksudnya. Macam mana kita nak faham maksud sambung? Okey, saya bagi contoh, puan. Okey. Kita ambil surah Al-Fatihah ayat nombor 2. Saya bagi ayat Al-Fatihah nombor 2, ayat yang kedua. Okey, saya tuliskan dengan baris-baris. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ni saya tulis dengan baris yang detail. Alamin. Saya tulis ikut Resam Osmani. Resam Osmani. Lamin. Dulu semasa saya di sekolah dulu, biasa sangat untuk subjek-subjek Al-Quran kami tulis balik macam apa yang kami baca atau yang kami hafal di dalam Al-Quran. Okey, nombor 2, ayat nombor 2. Okey, baik. Jadi begini tulisan dalam Resam Osmani itu. Okey, tuan-tuan dan puan, kita tengok mana tempat ada hamzah wasal. Okey, ini satu. Ini ada 2. Okey, namanya hamzah wasal. Wasal maksudnya sambung. Okey, kenapa situasi macam ni? Tuan-tuan dan puan. Puan-puan, kita baca Rabbil Alamin atau Rabbi Al-Alamin. Mana satu? A ataupun B? A, Rabbil Alamin. B, Rabbi Al-Alamin.
A ataupun B cara kita baca. A. Okey, perempuan semua kita baca ikut cara yang A. Okey. Kenapa kita tak baca Rabbil Alamin? Kenapa Rabbil Alamin kita sambung terus tanpa menyebutkan hamzah ni? Sebab Hamzah tu Itulah dia. dikira macam Sebab apa Puan Aminah? sebab Hamzah tu dikira huruf tambahan, dia diguna kalau untuk memulakan bacaan saja. Okey, itulah dia fungsi hamzah wasal. Okey, hamzah wasal ini dia mesti ada dalam tulisan. Okey, kalau dalam alif lam tu mesti ada, dalam fi'il amr mesti ada, tetapi dia tidak dibariskan kalau kita nak sambung dia. Contoh Rabbil Alamin. Kalau dalam situasi macam ni tidak berada di pangkal ayat ataupun tidak berada di awal ayat, tidak memulai ayat, maka kita akan sambung dia, wajib sambung. Kita tak ada option untuk membacanya Rabbil Alamin. Bahkan ke atas kita membaca Rabbil Alamin. Begitu. Okey. Itu hamzah wasal. Itu maksud dia sambung, hamzah sambung. Okey. Bila dalam keadaan begini tidak berada hamzah wasal ini pada permulaan ayat, maka kita kena sambung. Berbeza pula kalau hamzah wasal ketika berada di awal ayat begini. Awal ayat nombor 2, alhamdu, hamzah wasal. Okey, maka kita kena letakkan barisnya. Baris apa? Baris atas. Tuan-puan. Al. Kita baca al. Al. Mesti al. Okey, kita automatik letakkan baris atas. Okey, kita diajarkan begitu. Dia tak boleh jadi il atau tak boleh jadi ul. Mesti al. Alhamdulillahirabbil alamin. Okey. Al-qari'ah. Dia tak boleh il-qari'ah. Tak boleh. Okey, mesti kalau pada perkataan begini isim, yang bukan fi'il amar ni isim lah ni. Kan isim kan? Yang ada alif lam al ni kan isim. Alhamdu isim, al-alamin isim, yang ada al dekat depan dia. Okey. Hamzah wasal tu kita automatik letak baris atas, bunyi dia jadi al. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim. Okey. Al-qari'ah. Okey, al-haqqah, mal-haqqah. Okey, semua kita letak dengan hamzah. Hamzah wasal tu semua letak baris atas. Okey, tetapi kita tengok kepada apa yang penulis tulis tentang fi'il amar, hamzah wasal yang berada pada fi'il amar. Penulis kata apa? Ia mempunyai dua bentuk baris sahaja. Okey, iaitu baris bawah dan juga baris depan. Baris dhammah dan juga baris kasrah sahaja. Okey, dua sahaja. Okey, dua bentuk sahaja. Jadi kita faham. Okey, perempuan, hamzah wasal kalau diletakkan dengan baris atas itu milik isim. Hamzah wasal yang diletakkan dengan baris atas itu milik isim. Okey, fi'il amar ada tak hamzah wasal yang kita letak baris atas? Tiada. Tiada langsung, tuan-tuan puan. Tiada langsung hamzah wasal yang diletakkan atau dibariskan dengan baris fathah. Kerana hamzah wasal yang diletakkan dengan baris fathah ialah milik isim. Okey, baik. Penulis kata fi'il amar yang dimulai dengan hamzah wasal, maka hamzah wasalnya akan diletakkan dua baris saja. Iaitulah hamzah wasal baris bawah, dia akan diletakkan baris bawah. Juga hamzah wasal diletakkan dengan baris dhammah, baris depan. Ini sahaja. Okey. Baik. Sekali lagi tuan-tuan dan puan, ni dah pukul 11 saya nak kena habiskan ni. Pukul 11 saya nak kena ready, saya ada hal. Okey, mungkin saya berhenti sampai yang hamzah wasal dulu. Nanti next week kita sambung lagi. Okey. Jadinya tuan-tuan dan puan, penulis kata fi'il amar biasanya dimulai dengan hamzah wasal. Dan hamzah wasal yang memulai ataupun yang berada di awal kalimah, di awal perkataan fi'il amar dimulai ataupun diletakkan dengan baris kasrah atau
Dia bukan dan, atau dia letakkan dengan, alhamdulillah. Cendarulah Dia letakkan dengan baris dhammah sahaja. Okey. Ah, Selain dalam fi'il amar, hamzah wasal kita boleh nampak pada kalimah isim. Ya, dalam Al-Quran tu yang ada al tu, kalimah isim yang ada dalam Al-Quran tu yang dimulai dengan itulah dia hamzah wasal. Dan hamzah wasal tersebut, kalau berada di awal ayat, contoh alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdu macam yang saya dah tulis tadi, maka perlu diletakkan dengan baris atas. Kalau tak letak apa-apa baris, macam mana nak bunyikan dia kan? Mesti kena letak baris. Pendek kata, hamzah wasal ni sifatnya bersambung, ya, kecuali kalau dia berada di awal ayat, maka kita kena letakkan dia baris. Okey, kita kena letakkan dia baris. Okay. Contoh macam kalau dalam hamzah wasal ni pada perkataan isim maka diletak baris atas. Okey, fi'il amar pula diletakkan dengan baris depan atau baris bawah. Okey, sama juga tuan-tuan dan puan, situasinya kalau fi'il amar ini berada di pertengahan ayat. Berada di pertengahan ayat. Dia tidak berada di awal. Maka fi'il amar pun disebabkan dimulai dengan hamzah wasal, dia akan bersifat dengan hamzah wasal, sambung. Dia akan sambung. Apa contohnya? Saya cuba cari ayat yang mana ada fi'il amar di tengah-tengah. Biasa fi'il amar ni di awal. Contoh ihdinas siratal mustaqim. Fi'il amar tu berada di awal. Ihdi tu fi'il amar. Okey, contoh. Allah Akbar. Apa susahnya? Tuan-tuan dan puan, dalam duduk antara dua sujud, apa doa kita? Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Saya ambil yang pertama sekali. Rabbighfirli. Rabbighfirli. Ni hamzah wasal. Okey, tuan-tuan dan puan, macam mana kita baca? Rabbighfirli ke Rabbighfirli? Kita baca sambungkan dia kan. Rabbighfirli. Kita tak baca Rabbighfirli. Okey, kenapa kita baca sambung Rabbighfirli? Pada perkataan irfir ni, fi'il amar ini ada hamzah wasal. Kita sambung. Okey, andai kata kalau perkataan irfirli ini berada di awal ayat. Contohnya dia tak adalah Rabbi ni, dia ada irfirli. Dia mula dengan ni. Ni perkataan yang pertama. Maka kat sini, tuan-tuan dan puan, kita kena bariskan. Ataupun kita kena letakkan baris pada hamzah wasal ni, baris bawah. Kasrah ya. Irfirli. Soalan dia, Ustaz, macam mana kita nak tahu sama ada hamzah wasal pada fi'il amar tu nak letak baris depan ataupun baris bawah? Kita tengok Puan-puan semua, saya yakin semua dah tahu kan? Semua dah tahu kan macam mana? tengok huruf yang ketiga, baris huruf Tengok yang huruf yang ketiga. Okey, ni panduan dia tuan-puan. Saya habiskan bab hamzah wasal ni, saya habiskan terus lah hari ni. Okey, tengok pada huruf yang ketiga. Itu dia punya kaedah dia. Okey, tadi sebabnya penulis kata fi'il amar kalau dimulai dengan hamzah wasal, ada yang berbaris bawah, ada yang baris depan. Jadi macam mana kita nak tentukan dia? Mudah saja. Kita tengok huruf yang ketiga. Tengok baris bagi huruf yang ketiga. Okey, contoh pada perkataan ni. Saya datangkan satu contoh fi'il amar. Okey, baik. Jadi puan-puan semua, kita tengok huruf yang ketiga. 1, 2, 3. Maka kita nampak huruf yang ketiga, okey. Ni huruf ta ni berbaris dengan baris dhammah. Maka hamzah wasalnya kita letakkan baris dhammah. Okey. Itu panduan dia untuk hamzah wasal berbaris dhammah. Hamzah wasal berbaris kasrah. Macam mana? Kita tengok juga huruf yang ketiga.
Kalau huruf ketiga berbaris atas atau berbaris bawah, baris fathah atau berbaris kasrah, maka hamzah wasal letak baris kasrah. Kasrah. Contoh. Iqra. Satu, Dua. dua, tiga. Huruf ketiga huruf ra berbaris atas. Ya. Maka hamzah wasal bariskan dengan baris Kasrah. bawah. Baris kasrah. Okey. Contoh, kita ambil okey, baik. Kita ambil suatu perkataan. Okey. Ini dia. Ijlis. Okey, duduklah. Okey. Kita tengok huruf yang ketiga. 2, 3. Huruf ketiga huruf lam, baris kasrah. Maka hamzah wasal di depan letakkan baris Kasrah. kasrah. Okey, begitu dia punya kaedah. Kaedah. Memang kaedah dia begitu, tuan-puan. Okey, diguna pakai dalam nak baca teks Arab, juga diguna pakai dalam Al-Quran juga, tuan-tuan dan puan-puan. Bukannya semua bantai bukannya semua bantai. Okey, kena tengok huruf yang ketiga. Okey, tengok huruf ketiga baris depan. Okeylah, aku baca baris depan. Bukan semua bantai. Contoh saya ambil satu situasi tuan-puan. Apa maksud saya semua main bantai macam ni, tuan-puan. Dulu saya ingat lagi lah. Kalau kita budak-budak kan nak belajar Al-Quran, bila kita bertemu dengan hamzah wasal macam ni, kan? Kita budak-budak, guru Quran akan ajar apa? Guru Quran akan ajar nak letakkan baris pada hamzah wasal ni, tengok pada huruf ketiga. Jadi saya pun bilang lah, saya pun kira 1, 2, lam ni yang kedua, mim tu yang ketiga. Tapi kaedah ni betul atau salah? Salah. Kaedah ini salah. Salah. Kaedah ini tidak tepat. Yang kira tengok huruf ketiga, baris bagi huruf ketiga tu hanya terpakai untuk perkataan fi'il amar sahaja. Okey. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, perkataan ini nak baca al-mulku ke ul-mulku? Al-Mulk. Okey. Kita baca al-mulku ke ul-mulku? Al-mulku. Kenapa? Sebab isim. ini kalimah fi'il. Minta maaf, ini Isim. kalimah isim. Ada al dekat depan. Ada al dekat depan, makanya al-mulku. Jangan tibai al-ul-mulku pula. Ustaz kata tengok baris huruf yang ketiga. Hati-hati, puan-puan. Tengok, memang betul tengok huruf yang ketiga, tapi untuk kalimah fi'il amar sahaja. Untuk kalimah fi'il amar sahaja. Macam mana nak kenal fi'il amar? Itu yang kita akan bincangkan pada minggu hadapan dalam topik fi'il amar. Perempuan semua nanti kita akan buat latihan. Kita akan kenal lagi fi'il amar ni macam mana. Okey. Kalau yang mudahnya, tuan-tuan dan puan, yang paling mudah tuan-tuan dan puan, kalau dah nampak dekat depan dia al nampak dekat depan dia dah macam al macam isim je, betul lah tu, tuan-puan. Hamzah wasal letak baris atas. Jangan baca ul-mulku, bacalah al-mulku. Itu dia, pesanan buat kita semua. Kalau ada dalam kalangan kita yang mengajar Al-Quran, ajar Al-Quran dengan betul walaupun budak-budak. Sebab kita belajar Al-Quran masa budak-budak itulah yang kita bawa sampai ke ketua. Bahaya Jadi kalau nak ajar, aku ajar biar yang ringan-ringan lah. Panduan dia tengok baris huruf ketiga. Sampai ke besar budak tu baca ul-mulku. Nak ke macam itu tak mau. Kita tak nak macam tu. Kita nak yang betul-betulnya. Okey, baik. Setakat ini, tuan-puan ada tak nak tanya apa-apa soalan? Saya nak tutup kelas ni. Silakan kalau ada soalan. Hal indakum ayyu soal? Tafadhalu. Is'alni. Muallim, Ya, saya. dia tak berkenaan sangat, cuma nak tengok muallim tulis hamzah Ya. wasal tu dalam tulisan yang tepat
sebab nak Mhm. tahu yang atas alif tu macam mana bentuknya nak tengok. Oh, baik. Kalau kita nak mengenal pasti hamzah wasal tulisan yang ni tulisan masuk Puan Julia tu tulisan yang cantik lah. Puan Ya, Julia ya, cakap ya. tu tulisan yang cantik. Saya tak terasa. Sebab tulisan saya memang buruk. Okey. Bukan, Baik. bukan Muallim, bukan. Okey. Bukan kata tulisan Muallim tu buruk, tapi sebabnya apa ni, saya suka menulis, saya Oh, ya suka ke? tiru. Jadi nak Okey. tiru tulisan. Macam ini bentuk dia lebih kurang lah. Saya kalau nak ikut yang Resam Osmani punya khat tu tak adalah. Betul-betul lah macam inilah lebih kurang ya. Memang Kepala atas tu shot. huruf dia huruf short ke Kepala ni huruf Muallim? short, senang cakap kepala huruf short, Ustaz. Sejujurnya saya pun tak tahu apakah tanda yang berada di atas alif bagi hamzah wasal ni. Tapi betul, seakan-akan kepala bagi huruf shad. Huruf shad tu dia ada ekor dia, dia perut dia kan. Tapi dia tak ada tulis perut dia itulah, dia yang kepala saja. Sebab kebanyakan kalau belajar pun Ustaz dia kata kepala huruf short lah, senang kita nak Kepala huruf shad lah kan, untuk kita kenal. Inilah dia hamzah wasal. Okey. Baik. Kalau huruf hamzah begini dia ada hamzah dekat atas alif. Hamzah berbaris atas contohnya. Okey. Kalau yang ada bentuk pedang ni, yang ni tandanya kena baca secara mat lah. 2, 4 ataupun 6. Tengok pada keadaan hukum tajwid pada tempat itu. Tengok bergantung pada hukum tajwid tempat tu. Ustaz, Okey. nak tanya, Ya, saya. kalau kita nak menulis ayat Quran, Okey. kalau alif ada amzah tu kita mesti tulis dia punya amzah Kalau ada wasol tu kita pun tulis dia punya amzah wasol tu Seeloknya. Kalau tak ada, adakah dia akan mencacatkan makna? Okey. Bagi hamzah wasal, jika puan tak tulis kepala shad ni pada hamzah wasal dalam penulisan puan, tak apa. Sebabnya mafhum, difahami. Maksudnya apa? Difahami. Contohlah saya hanya tulis perkataan begini, alhamdu. Ataupun saya tulis macam ni je. Yang ini kalau saya tulis alhamdu, semua boleh baca. Alhamdu. Okey. Cumanya saya nasihatkan untuk huruf alif yang atasnya ada hamzah, pastikan hamzah tu ditulis. Kerana yang ini yang ini bunyinya a. Kalau tak ada hamzah, kita nak bunyikan bagaimana? Berkemungkinan orang yang salah mungkin akan menganggap ini hamzah wasal. Okey. Baik. Jadi untuk alif yang ada hamzah, pastikan tulis hamzahnya. Hamzah jangan tinggal kerana main watak utama watak utama bagi ini ialah hamzahnya, bukan alifnya. Tapi kedua-duanya saling memerlukan antara satu sama lain. Kerana alif ini ialah rumahnya. Okey, makna kata kesimpulan saya simpulkan, alif yang ada hamzah tuliskan hamzahnya. Kalau hamzah wasal, kalau tak nak tulis dia punya kepala shad tu pun tak apa, mafil muskilah. Sebab apa? Difahami. Itu hamzah wasal. Jadi panggil hamzah kotak kan Ustaz? Saya? Dia panggil hamzah kotak. Hamzah kotak, yes. Yang ni. Yang saya bulatkan ni. Ya, hamzah kotak bermaksud hamzah yang berbaris. Itulah hamzah kotak. Yang pertama tu yang ada simbol menunjukkan dia 4 harakat tu apa pula tu Ustaz? Alif ada simbol panjang ombak. Okey, yang ni biasanya panjang. Alif Ya. Dibaca secara panjang. itu je lah Itu saja. Mat kan Ustaz? Saya tak boleh nak bagi tahu kalau ada simbol macam ni 2, 4, 6 biasanya 6 harakat lah. Biasanya 6 harakat kalau yang dalam Al-Quran. Tapi bergantung pada hukum tajwid di dalam Al-Quran tersebut. Bergantung pada hukum tajwidnya. Ada yang kadang-kadang 4 atau 5 pun ada Ustaz. Mad jaiz munfasil. Ada kadang-kadang pada macam-macam lah. Macam-macam lah. Saya nak sebut pun macam-macam. Maksilah tawilah pun ada. Ikutlah. Bergantung. Itu pada hukum tajwid lah yang perempuan semua sudah sedia maklum. Okey. Baik, ada soalan lain? Yang terakhir. Saya nak tutup kelas saya. InsyaAllah tak ada Okey, baik.
Syukran jazilan. Terima kasih banyak-banyak saya ucapkan kepada puan-puan semua. Yang hari ini kita dah didedahkan dengan fi'il amar. Dua perkara yang penting, fi'il amar hanya ada pengolahan untuk anta sampailah antunna sahaja, 6 saja. Kemudian kita ada bincangkan tentang bentuk fi'il amar, iaitulah fi'il amar dimulai dengan hamzah wasal, ya, yang mana hamzah wasal tersebut hanya akan berbaris dengan baris bawah atau berbaris depan jika fi'il amar tersebut berada di awal ayat. Okey, itu sahaja. Yang selebihnya cara pengolahan kita akan bincangkan pada minggu hadapan beserta dengan latihan lah. InsyaAllah kita usahakan sebaik-baik untuk minggu yang ke-12. Okey, iklan sikit. Sekarang dah 11 buku, iklan sikit. Puan-puan sekarang ni puan-puan semua sudah mesti maklum saya pun ada broadcast message pada puan-puan semua kerana saya selaku penjual wakil daripada pihak UT Tijarah Sdn Bhd, main company kami. Sekarang ni kami buka untuk fasa yang seterusnya bagi penjualan lot wakaf Masjid for You, ya, di dalam program Masjid for You. Satu di Bangladesh, fasa terakhir betul-betul nak siap. Perempuan pun kalau perempuan perasan saya punya poster tu saya ada hantar. Masjid tu dah nak siap, fasa terakhir. Kalau di Malawi, Afrika, dalam fasa yang kedua. Dia tu yang foundation semua memang dah dibereskan dah. Memang settle dah. Perempuan boleh tengok gambar, foundationnya dah ada. Untuk fasa yang seterusnya. Harga masih sama tuan-tuan dan puan. Macam sebelum ni, satu lot wakaf berharga RM250 pada perempuan yang memang bercadang dan berniat untuk membina masjid, untuk ada kata sumbangan ataupun ada bahagian perempuan semua dalam pembinaan masjid tersebut, boleh hubungi saya. Tak kisah nak beli berapa lot wakaf pun tak ada masalah. Saya cuba nak ingatkan ini bukan sedekah, ini penjualan. Saya menjual lot wakaf. Kadang-kadang ada ingat saya minta sedekah, ustaz ni asyik minta sedekah aje. Bukan, saya jual. Dia jual. Semua yang saya broadcast pada tuan-tuan puan tu semua produk tu saya jual. Cuma produk tersebut puan-puan berikan kepada ataupun disampaikan kepada yang apa nama dia, yang kami tujukan lah. Bukannya puan-puan beli, puan-puan dapat. Bukan perempuan dapat. Dapat tu saham akhirat. Perempuan dapat dia punya pahala berpanjangan tu insya-Allah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Duit tu memang perempuan tak dapat ataupun hasil tu perempuan tak dapat dekat dunia, tapi dia punya ke akhirat tu perempuan sendiri faham. Macam mana lagi-lagi kalau masjid ni satu perkara yang kekal, bolehlah kita kata binaan yang kekal akan digunakan sepanjang tahun, 10 tahun, 50 tahun. Dan berapa lama lagi selagi mana ada orang yang sembahyang di tapak tersebut ataupun orang mengaji ke, perempuan, masjid ni kan center bagi umat Islam. Maka selagi itulah siapa yang mendirikan masjid tersebut, insya-Allah dia akan mendapat bahagiannya kerana terlibat. Ni ada wang aku, ini ada sedikit daripada usaha aku. Mudah-mudahan. Siapa yang berminat boleh roger-roger saya. Rasanya tutup by hujung bulan ni, tuan-tuan puan, bulan 12. Nanti bulan 1 akan ada projek yang lain. Kalau perempuan berminat nak tengok projek yang akan datang bulan 1 nanti, kena tunggulah. Tapi yang setakat ni untuk bulan 12 untuk masjid. Setakat ni memang sangat laju lah bila kita buka masjid. Jadi tuan-tuan puan yang berminat untuk beli beberapa saja lot wakaf, dipersilakan. Okey, itu saja tuan-tuan puan, saya sudahi